Jadi kita nak bercakap tentang bengkel ni, kita nak bersama dengan seorang pemilik atau pengusaha bengkel iaitu Muhammad Iskandar Pati yang mengusahakan sebuah bengkel di Perak kalau tak silap saya. Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Cik Izwan ya. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat Apa pagi. khabar? Khabar baik. Baik. Sebagai seorang pengusaha bengkel, Iskandar, anda pernah berdepan dengan kes begini tak? Yang mana mungkin kejadian aksiden atau kemalangan itu dirancang, kemudian dia minta plan dengan anda supaya mari kita tuntut insurans sebanyak begini dan sebagainya. Mungkin dari pengalaman anda, Iskandar. Maaf, kurang sikit dia punya siaran dia ni. Baik, anda tak dengar saya. Saya nak tanyakan kepada anda, pernah tak anda berdepan dengan kes begini apabila perlanggaran itu bukan berlaku akibat kecuaian tetapi berlaku kerana dirancang supaya dia dapat plan dengan pengusaha bengkel, mari kita minta insurans sebanyak begini dan kemudian saya boleh dapat sedikit bahagian daripada tuntutan insurans itu. Okey. Ini kita buat sedikit perkongsian ya. Tentang isu yang pelanggaran yang dirancang ni sebenarnya kita sering kali dengar lah. Jadi bukan satu perkara yang baru, tapi apa yang perlu kita fikir beratkan untuk semua pengguna jalan raya, perlu ada satu white cam lah untuk kita kenal pasti sama ada kesalahan tu datang berpunca daripada benar-benar daripada kemalangan ataupun dirancang. Cuma yang topik yang ditanya pada saya ni adalah kita kata isu berpakat pada pihak workshop. Betul. Ataupun pengguna kenderaan tersebut. Maknanya kalau kata isu berpakat dengan workshop ni, saya rasa perkara ni tidak ada juga sama sekali. Sebab apa? Keperangkalian isu ni sebenarnya lebih kepada kemalangan yang terjadi. Kita perlu menilai balik. Maksudnya kalau kata sebagai pengguna workshop dalam sepanjang saya berkhidmat, tidak adalah bersangkut paut dalam perancangan untuk kemalangan yang sebeginilah. Yang kita cuba bayangkan yang seperti yang kita lihat apa yang berlaku. Untuk pihak yang berwajib, kita perlu ada satu penilaian semula kepada pihak insurans ataupun kepada menilai balik kerosakan tu lah. Tapi kalau kata untuk workshop yang terlibat sama kepada taktik ataupun teknik PAU kita kata kemalangan ni, saya rasa buat masa sekarang ni kita belum ada lagi lah isu-isu yang sebeginilah dengan pihak workshop. Baik, EZS iaitu workshop anda mungkin belum pernah berdepan dengan kes begini, tetapi sebagai seorang di dalam industri automotif ni, apakah anda pernah mendengar kes daripada pengusaha bengkel yang lain di mana ada usaha untuk cuba markup ataupun dapatkan tuntutan insurans palsu ni? Untuk yang soalan Cik Izwan ni, yang ini ada berlaku. Panjang kita berkhidmat dalam bidang otomotif, memang ada berlaku isu-isu yang sebegini. Seolah-olah seperti mana yang kita kata daripada kenderaan A telah melanggar kenderaan B. Tapi sebaliknya kenderaan B ni mengambil kesempatan dengan cara memberitahu kena hadir ke workshop dia ataupun kenalan dia untuk kenal pasti kerosakan, berapa nilai kerosakan. Ini memang selalu berlaku dan pada masa yang sama, contoh saya bagi sikit penerangan, jika nilai itu adalah seperti 400 ke 500 ringgit, pemilik kenderaan B ni cuba markup berpakat dengan workshop untuk menerangkan kepada si pelanggar ni, iaitu yang si A ni, supaya charge dia lebih tinggi seperti 1,500 ke 2,000 ringgit. So yang ini yang perlu kita tahu, semua pengguna-pengguna jalan raya yang apabila anda berada di situasi ini perlu mengambil satu langkah, iaitu buat penilaian beberapa workshop serta buat rujukan balik kepada pihak insurans untuk mengenal pastilah
nilai kerosakan sebenar. Sebab apa? Kalau kata isu-isu yang macam ni sering kali berlaku, markup price ni berbanding iaitu kerosakan dengan nilai yang kecil tapi dicas dengan harga yang lebih, iaitu patutnya tidak wajar lah. Jadi kita perlu ada satu pengguna yang jalan raya di luar sana, perlu ada tip ataupun sedikit ilmu, tempat yang boleh kita rujuk, antaranya beberapa kenalan workshop di luar dan pihak-pihak insurans yang berpengalaman, dan kita boleh rujuk juga sebab insurans kenderaan, semua kenderaan yang bergerak mempunyai insurans, dan kita juga boleh rujuk walaupun jika kita tidak claim insurans dan kita tidak membuat tuntutan insurans, kita layak juga untuk buat panggilan ke pihak insurans untuk sebagai rujukan kita lah. Baik. Supaya kita tidak ada jadi mangsa seterusnya, jadi berleluasa lagi isu-isu beginilah. Anda katakan juga tadi tentang pemasangan dashcam. Sebagai seorang pengusaha bengkel, bagaimana kepuasan hati anda terhadap kesedaran orang ramai menggunakan dashcam ini? Saya harus akui, saya belum memasang dashcam. Jadi saya nak tahu betapa pentingnya sebenarnya kena pasang dashcam ni. Okey, untuk dashcam ni, kita dah kira macam satu perkara penting ke sebuah kenderaan, walaupun iaitu motosikal ataupun kenderaan kita bergerak di atas jalan, perlu wajib ada sewajar-wajarnya kalau boleh semua kenderaan berregister ataupun berdaftar melalui JPJ ataupun Puspakom, wajib ada dashcam ni supaya kita dapat melihat balik kedudukan cara pemanduan seseorang tu, iaitu di depan kita ataupun di belakang kita. Bagaimana cara memandu supaya kita dapat mengelak isu-isu road bully ataupun kemalangan disengajakan ataupun kemalangan diambil sebagai keuntungan. Keuntungan daripada semua pihak. Mungkin sekarang tiada berpakat daripada pihak workshop, tapi kita tak tahu ke depan jika perkara ini semakin meruncing disebabkan ekonomi, mungkin akan ada satu agenda, iaitu cara mengauk keuntungan melalui sengaja kemalangan yang disengajakan. So kita berharaplah, saya sendiri pun memang sewajarnya menitik beratkan supaya semua pengguna-pengguna jalan raya mempunyai dashcam yang kita kata sentiasa direkodkan setiap kali perjalanan yang kita memandu. Saya rasa, Iskandar, kalau orang berkira lah, dia kata mahal lah nak beli dashcam, tapi sebelum insurans kita digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab ni, lebih baik kita melabur sedikit lah untuk dapatkan dashcam. Ya, betul. Biar kita melabur dahulu kan, supaya benda yang kita cuba elakkan tidak berlaku kepada diri kita, keluarga kita, adik-beradik kita. So benda ni melaburlah sedikit supaya kita boleh selamat menggunakan jalan raya, tiada ancaman, sebab dunia sekarang di dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. So kita cuba mengelakkan isu-isu kemalangan yang sebeginilah, yang topik yang cuba kita bincangkan ni. Baik, Iskandar, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Malaysia hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Muhammad Iskandar Pati, pengusaha bengkel EZS Motorsport Sendirian Berhad di Ipoh, Perak. Baik.